Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada para pelajar-pelajar UIA yang mengikuti daurah kitab Aqidah Salaf. InsyaAllah kitab dia ni, harap semua orang dah ada kitab tapi katanya belum sampai, ada yang belum sampai. So, yang belum sampai tak apalah, tunggu dulu sampai-sampai. Yang dah ada kitab boleh buka lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, pembahasan kitab Aqidatus Salaf. Mohon yang ada buka mikrofon ni tolong off kan. Mikrofon. Siapa-siapa yang ada buka mikrofon tolong off. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Aqidatus Salaf. Pertama kita mulakan kitab ini Aqidatus Salaf. Jadi ini tulisan kawan baik saya iaitu Ustaz Nur Hidayat Muhammad. Dia adalah salah seorang ahli bahsun masail di Jawa Tengah. Jadi saya Jawa Timur, dia Jawa Tengah lah. So tu beza dia. Yang mana beliau memiliki, dianugerahkan oleh Allah SWT seorang yang banyak itilak. Banyak itilak ni banyak membaca lah. Dan kitab-kitab beliau dia beza macam saya lah. Saya tak boleh nak baca PDF sangat sebab mata dah tak kuat. Tapi kalau beliau kitab dia memang PDF yang semua. Rata-rata kecuali kitab-kitab yang ada dijual di Indonesia. Tapi beliau baca awal sampai akhir. Itu kebiasaan beliau. Jadi akhirnya kitab ni dikarang. Dan kenapa dikarang? Jadi kitab Aqidatus Salaf ni dikarang kerana golongan Salafi pada hari ini klaim bahawa mereka lah mengikut Salafus Saleh. Mengikut para sahabat dan mengikut Rasulullah SAW. Dari dulu mereka akan kata, kita buat apa nak bermazhab kalau dalam amalan lah. Kita ikut kepada Al-Quran dan Sunnah dah cukup. Maka dalam akidah pun mereka kata, buat apa nak pendapat ulama-ulama ini, kita ikut Rasul dan sahabat dah cukup. Tapi bila kita trace kepada Rasul dan sahabat, of course hadis dia adalah sangat sangat umum, sehingga kan memerlukan kepada takhsis, memerlukan kepada takwil, dan memerlukan kepada kepada apa yang dipanggil dengan turukul istidlal, cara-cara untuk beristidlal, yang mana kita belajar dalam ilmu usul fiqh dan juga ilmu-ilmu yang lain. Maka dalam hal ini maka mereka akan kembali kepada kita ikut kepada salaf lah. Kerana ulama salaf, kalam ulama salaf tu dia mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Berdasarkan kepada hadis, iaitu afdalul qurun tu adalah qarni wa may yalunahu wa may yalunahu, iaitu siapa yang datang setelah dia, siapa yang datang lepas. So atas dasar tu, maka Aqidatus Salaf tu menjadi suatu trademark yang mana kalau kita pegang kita akan selamat. Yang mana kita akan, kalau kita pegang, kita sure dipanggil sebagai Salafus Saleh, yang dianggap sebagai 3 kurun yang terbaik. So itu yang dipegang oleh Aqidatus Salaf. So kita macam mana? Kita tak menolak perkara tersebut. Memang 3 kurun yang pertama adalah 3 kurun yang terbaik. Tapi baca satu kitab yang nama dia As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun La Madhabun Islamiyun. Karangan Syekh Syahid Ramadan Al-Buti. So baca kitab tu. So baca awal sampai akhir. So kita akan faham betul 3 kurun yang pertama yang hebat tu 3 kurun yang pertama, betul. Tapi kita tak boleh tolak ulama yang datang setelah tu mesti salah. Mesti jahat, tak boleh juga. Sebab bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz, iaitu al ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris nabi. Dan yang kedua, kita kena iktiraf 3 kurun pertama, kurun yang hebat ini ada tokoh-tokoh yang merosak Islam. Betul ke tidak? Abdullah bin Sabah yang mencetuskan Syiah, golongan Khawarij muncul di kurun yang pertama Hijriah.
Mu'tazilah muncul di kurun kedua Hijriah. Nampak? Mu'tazilah. Sesat ke tak sesat? So tidak semua baik, ya. Sebab golongannya sesat ke sesat lah. Lalu akhirnya dirumuskan ulama salaf adalah 3 kurun yang pertama dan khiyaruhum yang dipilih di kalangan mereka as-salafu as-salih. Jadi dipanggil salafus salih. Kenapa salafus salih? Bukan salafus salih tapi salafus salih. Salafus salih ni salaf yang sesat lah. Salaf sesat ni 3 kurun yang pertama tapi yang sesat seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Tapi salafus salih ini yang kita nak. So, tokoh salafus salih siapa? Contoh dia 4 imam mazhab fiqh yang terkenal. Iaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Imam Hanbali. Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. So lepas tu diperbincangkan, okey kita nak berakidah dengan mereka lah. Maka datanglah golongan Salafi ini mengeluarkan tesis yang banyak. Manhajul Aqidah indal Imam Asy-Syafi'i. Manhajul Aqidah indal Imam Malik dan lain-lain. Banyak kitab. Ada 3-4 lah. Kalau Ahmad bin Hanbal tak cakap lah. Aqidatus Safar, Aqidatus Salaf, Imam Ahmad bin Hanbal Namuzajan. Itu contoh yang dia bagi. So semua klaim kepada salaf. Jadi apakah betul itu salaf? Itu the question dia. Apakah betul itu salaf? Maka banyak ulama-ulama Arab sebenarnya dah jawab dalam kitab-kitab mereka. Bahkan imam terawal, termasuk yang terawal menjawab isu ni adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab-kitab dia Maqalatul Islamiyyin. Bukan Maqalatul Islamiyyin. Kalau nak terima bukan Maqalatul Islamiyyin, dia ada bab akidah yang disebut Aqidatus Sunnah. Ahli Sunnah. Pendek je akidah tu. Yang mana isi dalam akidah tersebut jelas-jelas tafwid. Lalu kalau bukan Imam Abu Hasan Asy'ari, maka kita ada ulama iaitu Imam Al-Baihaqi yang mengarah kitab Al-I'tiqad. Kitab tersebut dah dicetak. Boleh baca. Dalam kitab tersebut jelas. Dia akidah salaf. Okey. Dan lain-lain. Lalu of course nanti perbincangan tak itu bukan salaf. Inilah salaf yang sebenar ni yang macam inilah dia menolak takwil lah. Inilah salaf sebenar. Menolak takwil. Berarti orang yang takwil ni sesat. Maka yang kita kena pegang apa? Kita kena tetapkan sifat contoh dia. Akhirnya ustaz ini salaf lah. Maksud, ulama kata tak, ini tafwid. Salaf tu tafwid bukan isbat. Lalu perbincangan tentang isbat muncul. Maka nak tak nak Ustaz Nur Hidayat dia pun karang kitab ini untuk menjawab semua persoalan tersebut. Yang mana dia nukil dari kitab-kitab direct, kita panggil sumber primer, sumber prime. Jadi bukan apa yang disebut oleh Salafi lalu kita ambil kita letak, bukan. Kita nukil terus, kita kaji teks tersebut. Kita fahami teks tersebut dan kita tengok. So itu apa yang akan saya buat dalam kelas ini. Kelas ini dijangka kita boleh selesaikan pada hari raya. Kalau tak boleh hari raya, kita sambung lepas hari raya. Dan kalau sampai terpaksa 1 Jun, kerana 1 Jun kita semua kena masuk kuliah. Kan? 1 Jun masuk kuliah kan? 1 Jun masuk kuliah, maka nanti kita akan buat kelas malam mungkin 2 hari sekali atau macam mana kita tengok. Sampai khatam lah. Hanya sahaja tidak semua lafaz, maksudnya tidak semua komentar Ustaz Nur Hidayat kita akan baca. Tu adik-adik boleh baca sendirilah. So saya akan banyak membaca lebih kepada dia punya teks Arab yang dia nukil. Okey, boleh faham? Teks Arab yang dia nukil ini yang kita kaji. So kitab ini disusun dengan 3 bab pembahasan yang penting. Bab pertama adalah isbat, tafwid dan takwil. Sebab ini adalah kononnya titik pemisah antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi mereka, Asy'ariyah sesat kenapa? Dia orang takwil. Asy'ariyah je takwil. Dia lupa Asy'ariyah ni pendapat dia ada 2, iaitu takwil dengan tafwid, wa kullu nasin ahama tashbiha awihu aw fawid wa tanziha. Dan kalau menurut saya lah kajian lebih dalam, kita boleh katakan 3. Iaitu takwil, tafwid dan juga ismun li sifat. Yang akan saya uraikan. Saya tak ingat dalam ni ada ke tak ada. Tapi insya-Allah kita akan uraikan. So ini adalah bab yang pertama. Bab yang kedua adalah membahas tentang pembahasan Allah wujud tanpa tempat dan arah. Jadi kita dah hafal dalam
Saya yakin adik-adik semua hafal, iaitu dalam kitab Ummul Barahin, itu Allah SWT qiyamuhu binafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Lepas tu begitu juga dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi, yang mana lawan dia adalah iaitu qiyamuhu binafsihi, iaitu mukhalafatul lil hawadisi, iaitu dalam hal ini dia bukan jirim atau dia bukan perkara yang memerlukan kepada jirim dan lain-lain, seperti dalam kitab Ummul Barahin. So dalam tu dia dah sebut dah. Jadi Allah SWT tidak memerlukan tempat. Lalu permasalahan paling besar dibahas sampai hari ini, iaitu nak bahas juga Allah mesti ada tempat. Kalau tidak, kat mana? Ini pembahasan dia. So tempat dia kat mana? Kat atas arasy. Ada yang kata macam tu. Na'udzubillah min zalik. So insyaAllah pembahasan itu berada pada bab kedua. Kita akan bahas. And then bab ketiga adalah memasalahkan permasalahan akidah yang diperdebatkan di kalangan ulama-ulama salafi pada hari ini, iaitu seperti kalam Allah, kalam nafsi dengan huruf ke tidak, iaitu sifat 20 wajib bagi Allah SWT. Pembahagian tauhid 3. Ini yang panas, tapi sebenarnya benda ni dah mabhus. Dah tak perlu nak bahas lagi. Syekh Umar Kamil dah Syekh Umar Hashim dah sebut dah karang kitab, yang mana kitab dia tu dah diterjemah di bahasa Melayu di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang terbaik bagi saya. Lalu Abul Hasan Asy'ari dengan Asy'ariyah. Ini adalah pembahasan yang selalu orang bahas. Abu Hasan. Jadi Salafi pada hari ini dia kata Abul Hasan Asy'ari beza dengan Asy'ariyah. So orang Asy'ari hari ini kita ikut Abu Hasan Asy'ari. Ini juga saya dah bahas dalam video, ada satu video. Cuma entah video tu sampai sekarang tak keluar-keluar. Saya pun heran. Dia orang patut edit. Okay. So hadis ahad sebagai hujah akidah. Ini masalah pembahasan tentang kerana Salafi menganggap bahawa hadis ahad ini boleh dijadikan hujah akidah. Asy'ariyah tak. Kerana apa? Hujah akidah dia kena mutawatir. Dia tak boleh hadis ahad. Lalu sumber referensi akidah Asy'ariyah ni adalah masadir. Jadi sebab tu kalau saya, masadir ni nombor satu lah yang kita bahas. Okey. So itu adalah 3 bab yang pertama yang akan dibahas dalam pengajian kitab ini. Kitab ni tebal. 400 lebih muka surat. Saya harap khatam lah. Tapi kita setiap lafaz kita akan baca, tak. Kerana dia ditulis oleh orang ialah semasa yang hidup sama zaman dengan kita, maka kita akan baca kepada ibarat-ibarat yang penting sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jadi kita buka kata pengantar ni, kata pengantar ni mukadimah dia lah, dia punya prolog dia. Bahasa yang betul tu prolog dia, iaitu muka surat, tak ada pula muka surat kat sini, muka surat 1 atau 2. Buka ni. Kat sini Ustaz Hidayat yang awal kata pengantar yang awal-awal tu boleh baca sendirilah, itu hanya recognition, takris kita panggil, taqaris daripada ulama-ulama mufti-mufti yang ada di Malaysia ini sebagai recognition. Dan saya sendiri mengakui bahawa kitab ini alhamdulillah berhasil untuk menjawab persoalan akidah salaf ni. So apakah akidah ulama salafus salih yang sebenar? So ini dia akan kupas kat dalam ni. Supaya kita tak terkena tipulah dengan slogan sahaja. So dalam kitab ini dia tulis kata penghantar bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh baca panjang. Pasal penulisan ini hasil dari dorongan. Dorongan itu adalah permintaan atau tasjid. Bahasa Indonesia dorongan. Tasjid beberapa sahabat ahli sunnah wal jamaah. Jadi terpaksa tulis ASWJ. Kalau kat Indonesia sebenarnya dia biasa panggil aswaja je. Sebab kat Malaysia dia dah memiliki makna yang lain kerana ahli sunnah jemaah dipanggil ASWJ, sedangkan aswaja suatu organisasi. So kita kena bezakan. Kita membahas tentang ideologi, bukan membahas tentang NGO. Okay? Yang berharap agar ada buku yang ilmiah dari ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang menghuraikan tentang akidah sifat Allah, khususnya dalam menghadapi kritikan-kritikan dari kelompok Salafi atau Wahabi lah. Serta seperti sedia maklum,
kelompok Salafi yang mengaku bermanhaj salaf sangat agresif untuk menyerang mengkritik akidah Asy'ariyah melalui tulisan buku, artikel dalam website, blog dan media-media lain dan dengan nakalan-nakalan dari ulama salaf yang dilihat secara zahirnya amat meyakinkan. Sehingga sedikit sebanyak berjaya mempengaruhi pola pemahaman kelompok Ahli-Sunnah wal Jamaah yang masih awam ilmu. Jadi orang Ahli-Sunnah yang awam ilmu dia tertipulah. Ini masalah dia. Sebab tu saya kata terutama pelajar-pelajar universiti kita bukan orang awam dah. Adik-adik semua bukan orang awam. Adik-adik semua dah pelajar yang terpelajar. Maksudnya memiliki ilmu. So kalau dah memiliki ilmu, perlu atau wajib memiliki ada khalfiyatil ilmiah kat belakang tu kena ada. Jadi otak belakang tu kena ada, memori belakang tu kena kuat. Maksud dia apa? Apabila orang sebut tu tak boleh terus terima. Kita kena cuba mengkaji. Contoh dia, saya dengar berkali-kali bahawa orang kata Ibn Abdul Barr ini mazhab dia adalah Salafi, yang Wahabi hari ini dia itu adalah mazhab dia. Padahal Imam Ibn Abdul Barr Al-Hafiz yang ada di Andalus, dia ini adalah ulama dia Ahli-Sunnah Jemaah. Dia ulama salafus soleh yang bukan version Hambali kerana dia bermazhab Maliki. Dan menariknya dalam kitab Tamhid dia ada beberapa tempat yang jelaskan perkara tersebut. Ini kitab dia. Kitab yang terakhir. Bukan terakhir, tahqiq yang terakhir yang ni. Yang baru ditahqiq, yang dicetak oleh iaitu Muassasatul Furqan. Saya ada. So dalam ni nanti insya-Allah bila kita mengaji kitab ni, kita akan lalu beberapa teks yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Barr, saya akan baca dari situ terus. So boleh kita kaji apa pendapat sebenar dari kitab ni. Hanya kerana yang di slogan yang diambil amiruha kama ja'at, jalankanlah seperti apa yang turun. Oh, dia adalah Salafi Wahabi. Dia bukan golongan ulama Asy'ariyah. Dia jelas menentang, dia mengkafirkan, untuk menyesatkan Asy'ariyah. Itu tak boleh. Tak betul. Jadi tak boleh macam tu. So kita kena baca dulu. Saya tanya, dah baca belum Tamhid tu? Tamhid tu dah baca belum? Tu kena baca. 17 jilid. Zaman saya baca cetakan lama, iaitu Tahqiq Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Ada dekat belakang. Belakang tu, almari tu ada. Saya ada, dia jumlah dia 20 jilid. Kalau tak salah 22, 23. Itu warna biru tu. Okey. Lalu dia kata apa? Sehingga sedikit yang banyak tertipu atau yang masih awam ilmunya berubahlah. Khususnya tentang akidah sifat yang memerlukan kefahaman yang lebih mendalam. Lebih jauh lagi, kelompok Salafi tanpa segan silu menulis secara khusus kitab atau tulisan yang bahasa dia tak betul lah, membuka akidah ulama sekelas atau selevel Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Asy-Syatibi, dan dalam kitab Muwafaqat dan I'tisam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya I'tiqad wal Hidayah Asma' wa Sifat. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni kita terlambat. Terlambat kenapa? Mereka buat tesis banyak, membuka kononnya akidah tokoh-tokoh ini yang membela kepada mereka. Tapi kita kena tahu, bila kita baca kita lawan, maka mereka kantoi. Yang mana ulama-ulama besar itu tidak seperti akidah mereka. Akhirnya mereka mengarang kitab untuk membuka dan menyesatkan ulama tersebut. Contoh dia, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Kejap. Okey, ni saya ambil kitab ni. Sorry, lambat sikit. Contoh dia,
mereka mengklaim bahawa Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Sahibul Fathil Bari adalah ahli sunnah wal jamaah dan syarah Bukhari dia dipakaikan sebagai muktamad. Menariknya bila almarhum seorang yang alim tapi dia salafi lah, Syekh Abdullah bin Bas, Syekh bin Bas lah kita panggil nama dia, bin Bas. So dia baca kitab tu dari awal sampai akhir. Jadi perlafaz. Kitab Fathul Bari disalin juga oleh murid-murid dia. Lalulah beberapa pembahasan akidah. Maka ada ulama atau murid dia mempertikaikan. Ya Syekh, kita kan kembali kepada salafus soleh. Lalu bagaimana dengan mukhalafat akidah ni? Akhirnya dia terpaksa mengkritik. Kritikan dia dikumpulkan oleh murid dia atau murid kepada murid dia, Abdul Rahman bin Nasir Al-Barra nama dia. Yang mana dia tulis Ta'liqat alal mukhalafatil al-aqadiyah fi Fathil Bari Syarh Sahihil Bukhari. Nampak tak? Ni ada dalam internet. Kalau adik-adik beli kitab Fathul Bari cetakan baru, dia akan letak kat footnote. Contoh dia. So dalam ni dia rot lah. Dia rot Imam Ibn Hajar semua masalah akidah yang bertentangan dengan mazhab mereka, dia rot. Ini yang dimaksud menelanjangi. Itu bahasa dia. Dia rot. So sekarang saya tanya, akidah siapa? Akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang mana dipegang oleh majoriti ulama yang dipanggil dengan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. So siapakah ulama Asy'ariyah Maturidiyah? Imam Ibn Hajar Asqalani bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Pertanyaan dia, apakah dia bukan? Tolong matikan mikrofon ya. Okay. So kalau kita boleh faham perkara ni, jadi sebab itu kita kena meneliti kembali. Dan kenapa saya buat pelajaran akidah Islamiah dan Usuluddin untuk SEM ini, kewajipan fardi atau assignment fardi, personal assignment adalah dengan mengkaji tokoh tadi, dan saya suruh baca dari turos dia, dari tulisan dia, uraikan. Tak kisahlah macam mana, tapi baca dan uraikan. Kenapa? Supaya kita nak ada yang kita panggil dengan sumber premier atau prime source dia. Kita ambil dari terus kitab dia. So ini yang kita maksud. Okay. So jangan terikat dengan mereka. Korang baca dan korang nilai. Contoh dia Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini kononnya dia inilah yang kuat melawal bid'ah dalam kitab Al-I'tisam. So disebutkan ni. Tapi berapa banyak pengkaji kita, terutama di UIA, pelajar-pelajar lah, yang duk klaim duk bid'ahkan ini, yang dah baca kitab Al-Muwafaqat dari awal sampai akhir. Itu saya tanya. Berapa banyak yang baca ngaji kitab Al-Muwafaqat? Yang lagi best, berapa banyak orang duk komentar, bagi cakap lah. Oh, kita maqasidus syariah. Berapa banyak orang baca kitabul maqasid dalam kitab Muwafaqat tersebut. Ini contoh dia. Berapa banyak? So kalau kita baca dalam kitab Muwafaqat, cetakan saya yang terbaru adalah sebanyak 7 jilid. Hari itu dekat UIA, saya dah bawa balik. 7 jilid. Dalam tu jelas-jelas akidah dia akidah Asy'ariyah dan dia seorang sufi. Ini Imam Asy-Syatibi yang berada di mana? Berada di Granada. Granati kan, Granada. Saya dah pergi dah. Madrasah tempat dia mengajar tu pun saya dah pergi. Yang mana sekarang berada di University Granada, orang Kristian lah yang pegang. Dan dia punya masjid Jami' yang tempat dia solat jadi imam dah dihancurkan menjadi Cathedral of Granada. Grand Cathedral of Granada. Sayanglah. Tapi madrasah tu masih ada. Tempat lawat je lah. Okay. So, dan juga Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya I'tiqad wal Hidayah Asma' wa Sifat. Itu boleh rujuk. Kitab tersebut dah dicetak. Cetakan yang terbaik dari Taqwa. Okay. So, kajian ini dibahagi kepada 3 topik, iaitu isbat, tafwid, ta'wil, akidah Allah tanpa arah dan tempat. Yang ketiga, masalah-masalah yang selalu dibahas. Yang tadi saya sebutlah. Harapan besar saya semoga dengan kehadiran buku ini dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin serta mampu menjadi rujukan yang sahih dan objektif bagi pengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Dan bagi saudara-saudara kami, sebab apa mereka walaupun Salafi Wahabi, ingat, walaupun kita lawan, kita berhujah, tapi mereka masih saudara kita. Itu dia kata saudara-saudara kami, Salafi Wahabi, semoga kehadiran buku ini menjadi debat ilmiah dan gerbang pemikiran yang lebih mencerahkan dan lebih terbuka bahawa maklumat boleh saja datang dari orang lain walaupun berbeza keyakinan. Jadi, at least hiwar. Hiwar tu ada dan kita bincang ilmiah, kita bahas macam dalam kelas saya lah. Dalam kelas saya jelas kita open, siapa nak tak setuju tak ada masalah. Tahun lepas, sem lepas ada pelajar yang memang Salafi, saya tak kenal lah sebab saya tak hafal nama. Dalam ujian dia jawab dan dia rot saya. Tapi dia dapat tinggi, dia dapat A kalau tak salah. Sebab apa? Cara dia rot, bahasa dia dah betul. Dan dia ada hujah walaupun saya ada hujah jawab, tapi saya tak bolehlah nak salahkan dia. Sebab dia belum sempat dengar hujah saya. Tapi hujah dia kuat tak? Hujah dia kuat. Maka saya terima. So kita jangan sebab dia berbeza lepas tu kita dah tak boleh duduk bersama. Tak, kita boleh. Masalah yang paling besar kalau kita berbeza pendapat, kita berbincang, kita berbeza. Lepas tu dekat belakang mula troll orang, hentam orang, itu dah salah. Kan? Itu dah tak betul lah. Kalau macam tu saya tutup lah. Dah mula memburukkan dari orang, tak boleh lah. Itu saya tolak lah. Tapi kalau cakap umum, itu bab lain. Kita melawan ideologi, bukan zat orang. Okey, lepas tu dia mukadimah. Ini baru mukadimah yang betul. Perbezaan ideologi hampir merangkumi keseluruhan bab dan tajuk penting dalam perbahasan akidah. Akan tetapi perbezaan paling penting dan sentiasa tajam dalam pelbagai diskusi ilmiah adalah kajian tentang sifat-sifat Allah atau lebih spesifiknya tentang sifat-sifat Allah yang mutasyabihat atau sifat-sifat Allah yang hanya ditetapkan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Tadi panggil sifat khabariyah serta istiwa, nuzul, yad, wajah, ain, sak, usbu' dan lain-lain. Dan sedikit menyentuh kepada sifat-sifat Allah yang ditetapkan dengan nas dan logik atau akliyah seperti sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmun, hayat dan seterusnya. Jadi benda tu yang disepakati, so dia orang tak nak bahas lah panjang. So yang lebih banyak dibahas adalah masalah tadi. Contoh dia seperti yang ikut kelas saya, kitab Ummul Barahin, kan saya ada baca dalam kitab At-Tauhid Saleh Fauzan Al-Fauzan, dia sendiri kata bahawa tafwid itu adalah sesat. Misalan dia. So Salafi dan Wahabi merasakan bahawa manhaj dan akidah mereka adalah mewakili manhaj Salafi atau Salaf serta menuduh secara terbuka bahawa mazhab majoriti umat Islam iaitu Asy'ariyah Maturidiyah sebagai mazhab yang sesat. Sebab itu mereka pakai hadis iaitu orang-orang yang huraba ini adalah ada kelebihan, ada untung atau mendapat ialah dibahagiakan oleh Allah SWT. Orang yang huraba. Itu betul, majoriti. Sawadul A'zam berpegang pada Asy'ariyah Maturidiyah. Okey. Sehingga muncul kenyataan dari sebahagian ulama Salafi bahawa Asy'ariyah adalah ahli sunnah, Asy'ariyah adalah ahli sunnah kecuali dalam masalah sifat-sifat Allah. Seperti yang terjadi dalam kitab ni. Dalam kitab ni dia kata Ibnu Hajar Asqalani ahli sunnah wal jamaah illa fi hadhil masail. Dan ini bukan masalah dia saja, semua ulama kena. Semua ulama kena. Okey, hakikat sebaliknya. Salafi hanya manipulasi dan cuba memonopoli nama salaf. Jadi kononnya salaf mereka sahaja. Kerana akidah mereka terbukti tidak sejalan dengan akidah salaf. Kerana apabila kita korek, tak sejalan dengan akidah salaf. Contoh dia apa? Akidah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salah ke tak? Salah. Tapi adakah dia kata bahawa kalam Allah ini bersuara berhuruf? Tak. Saya ingat lagi waktu saya master lah di Casablanca, Hasan Sani. So master saya itu memang lecturer dia kebanyakan Salafi. Dan pelajar dia lebih dari separuh Salafi. Salafi. Kawan-kawan saya semua. Yang menarik dia orang tahu ya saya dia Sufi. Dia orang tahu. Sampai ada sekali debat dengan saya tu, man anta? Anak Aiman. Dia kata, la. Mahya aqidah tu kah? Dia kata, aqidah Islamiyah. Ada jawab macam tu lah. So saya pusing. Tapi dia tahu, cuma dia debat. So sekarang saya kata, saya jawab simple.
la anta salafi? Taban. Dia kata, nahnu salafiyun. Dia kata, kami semua salafi. Okey. Yani man huwa salaf? Man alladhi ya'ish? Yani orang yang 'asha fi salasatil qurun al-ula. 3 kurun yang awal, yang pertama, yang terawal. Lepas tu okey. So Abu Hanifah wah min ulama salaf. Oh, taban. Dia kata macam tu. So saya kata, qala Ibn Taymiyah, yani kalam Allah ni bersuara dan huruf yang qadim. Ittafaqna? Na'am. Mada qala Abu Hanifah? Al-Quran kalam Allah yang bukan makhluk, bukan bersuara. Bukan berhuruf. Boleh baca dalam kitab. Ada lafaz itu saya tak ingat, saya dah pernah baca dah dalam Fiqhul Akbar. Bila dia dengar tu dia kata anta la ta'khudh kalamahu. Jangan kau ambil kalam dia. Lakin khudh min Rasulullah SAW mubasyarah. Tukar pula. Tadi kata Abu Hanifah salaf, sekarang pindah balik ke ulama ke Rasulullah SAW. Ni macam mana ni? Rasul dia tak cakap benda ni, dia tak bahas. Sabda dia tak membahas benda ni secara terperinci. Kalam yang am, yang umum tidak boleh diihtimal kepada sesuatu yang khas kecuali ada qarinah. Kecuali ada am yang ada mukhassis untuk mentakhsiskan dia. Akhirnya baru boleh am itu jadi mukhassas. Am yang makhsus kena ada mukhassis. Ingat kalau kita belajar dalam usul fiqh. Adik-adik terutama yang berada dalam syu'bah fiqh wa usulihi kan belajar usul fiqh. Kalau belajar usul fiqh, cuba baca. Cuba baca usul fiqh, kitab usul fiqh. Ini kena faham. Okey, itu contoh dia. Mereka sebenarnya memahami manhaj dan akidah salaf melalui analisis dan pemikiran Ibn Taymiyah dan pengikut-pengikutnya. Ini yang sebenarnya. Sebab itu ulama sekarang tak panggil mereka sebagai salafi. Tapi memanggil mereka sebagai Taimiyun. Taimiyun sebab apa? Ikut Ibn Taymiyah. Walaupun kita kritik Ibn Taymiyah, cuma kalau adik-adik tanya mazhab saya tentang Ibn Taymiyah, saya kata akhir hayat dia taubat. Walaupun ada orang kata tak, ini bukti dia tak taubat. Saya pun ada bukti, buka dalam kitab Najmul Muhtadi, selesai dah. Saya ada kitab tersebut. Mana kitab dia? Okey. Sementara Imam Ibn Taymiyah sendiri selain didakwa mempunyai kecenderungan tajsim di dalam sebagai penyambung, dianggap sebagai penyambung lidah firqah sebahagian dari kelompok-kelompok dalam mazhab Hambali, betul, pada kurun keempat dan kelima Hijriah yang dipelopori oleh Ibnu Hamid, Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Sahuni yang mendakwa diri mereka sebagai salafi pengikut Imam Ahmad, akidah Ahmad bin Hanbal. Atau kalau kita panggil di mereka sebagai Hasyawiyatul Hanabilah. Kita faham Okey. Pada masa selanjutnya, akidah ketiga-tiga ulama Hambali ini mendapat kritikan dan bantahan keras. Dapat kritikan dan bantahan keras. Okey. Dari ulama-ulama terkemuka dalam mazhab Hambali sendiri. Belum lagi ditambah tuduhan kepada Ibn Taymiyah bahawa beberapa fahaman akidah beliau sama dengan akidah kaum Karamiyah. Karamiyah, kita kenal akidah Karamiyah melalui tangan dingin, iaitu maksud dia sebab dia yang memaksakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ideologi salafi yang pernah disebarkan Ibn Taymiyah dan beberapa anak muridnya sebelum terus wujud hingga kini. Sebab itu kalau pergi ke Madinah, Universiti Madinah, kawan saya cakaplah yang belajar di sana, bahawa di Madinah tu iaitu kitab At-Tauhid Muhammad bin Wahhab tu wajib hafal. Atau siapa yang hafal ni dia anggap alhamdulillah. Itu. Sampai macam tu. Samalah. Kita juga Asy'ariyah juga. Siapa yang tak hafal Ummul Barahin ni dia anggap nakis lah, kena hafal. Itu maksud dia. Itu maksud dia. So akhirnya menurut catatan sejarah Syekh Ahmad Abu Zahran, tak payah bacalah, boleh faham. Boleh baca sendiri. Jadi kita kena Ibnu Jauzi menulis ila akhirih. Ibnu Jauzi sendiri dari kalangan Hambali untuk rad golongan Hasyawiyah, maka dia tulis tentang rad tentang masalah daf'u syubhati talbis, kalau tak salah. Daf'u syubhat tu. Dia ada tulis sekarang kitab tersebut. Setahu saya ARG dah terjemah, tapi tak tahu kenapa tak cetak lagi.
So ini dia kitab Ibnul Jauzi. Dia dari kalangan Hambali sendiri. Lepas tu Ibnu Syahin Al-Hambali sendiri kata seperti yang diriwayat oleh Imam Ibnu Asakir, rajulani salihani buliya bi ashabi su Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Ini yang selalu saya sebut. Ada dua rajulani salihani. Bulia dicuba oleh Allah dengan pengikut bi ashabi su. Bi atba'i su, dengan pengikut-pengikut yang su, iaitu Ja'far bin Muhammad dan Ahmad bin Hanbal. Jadi pengikut-pengikutnya yang mengkeruhkan nama kedua ini, iaitu Ja'far as-Sadiq. Suatu bila ada orang sebut Ja'fari, oh ini mazhab Syiah. Tak. Ja'far bin Sadiq ni ahli sunnah Jumaah. Cuma orang Syiah ni yang mengkotorkan nama dia. Bila fikih Ja'fari macam mana Ustaz? Hakikat dia, boleh baca Syekh Wahbah Zuhaili kalau tak salah. Dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adilatuh kalau tak salah. Sebelum kita menuduh Syiah dulu, Ja'fari itu suatu mazhab, betul. Kerana apa? Dia ulama salaf. Dan dia salafus salih. Dan dia mujtahid, betul. Sempat yang mengaji dengan dia iaitu Hasan al-Basri. Dan ulama-ulama besar lain sempat mengaji dengan Ja'far as-Sadiq. Jadi dia ahli sunnah, dia ahlus sunnah. Hanya sahaja bila kita sebut fikih Ja'fari yang wujud hari ini belum tentu bersih daripada, belum tentu itu adalah fikih sebenar Ja'far as-Sadiq. Kenapa? Kerana dia mungkin sudah melalui proses tarjih yang ditarjihkan oleh golongan Syiah. Itu masalah. Yang memiliki usul berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu isu dia. So pembahasan dia panjang. So perlu dikaji lagi lah. So begitu juga jangan apabila, contoh dia, ada tarekat sufi, yang mana dalam silsilah tarekat dia sampai kepada Ja'far as-Sadiq. Hanya kerana itu dia tuduh, golongan sufi ni Syiah. Orang tarekat ni Syiah. Kenapa? Bukti dia Ja'far as-Sadiq ada dalam silsilah dia. Itu lebih jahlun lagi. Orang yang guna istilah tu salah. Dan lebih jahlun lagi, kalau ada yang menyesatkan tarekat, kenapa? Mereka mengklaim bahawa mereka ini rantai dia sampai kepada Rasulullah SAW. Walhal tidak wujud rantai ini dalam kitab-kitab sunan. Itu lebih jahlun lagi. Yang tulis perkara seperti itu adalah golongan-golongan yang tidak membaca dan tidak mengkaji. Kalau ada yang tulis macam ni dijadikan hujah, awal-awal dah kena tolak. Jadi tak ilmiah langsung. Kalau memang tak ada dalam sunan seperti itu, maka hadirin wa hadirat hafizakumullah, kita mengaji kitab-kitab sanad, sahabat ni semua kena buang lah. Tak ada dalam sunan. Mana ada silsilah tu dalam sunan? Betul? Tak ada dalam sunan. Contoh dia apa? Kitab-kitab hadis. Mana ada sunan? Kitab itu sendiri tidak ada silsilah dia dalam sunan. Tapi itu sahabat. Sahabat ni apa? Kita menerangkan rantaian ilmu. Itu dipanggil dengan silsilah. Golden chain. Ini kena faham. So golden chain ni tentang sanad. Memanglah tak perlu disebut dalam kitab sunan. Ini kena faham bab ini. Itu. Jadi kalau saya baca kadang-kadang kertas kerja yang mengarut-mengarut macam tu memang nak kena ketuk lah. Kalau ia tulis bagi hujah-hujah yang pelik. Maksudnya, ini boleh faham, Ja'far Sadiq dan Ahmad bin Hanbal. Iaitu mereka ini telah dirosakkan. Iaitu oleh pengikut-pengikut yang tersesat, yang jadi sesat. Iaitu seperti golongan Mujassimah dan Syiah Rawafid. Okay. Seperti umat Islam khususnya dalam memahami akidah sifat, iaitu kepercayaan kita tentang, itu maksud dia bukan akidah sifat khabariyah, maksud dia akidah yang berkaitan dengan sifat khabariyah terpecah kepada 3 golongan. Iaitu kelompok yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderate dan adil. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan mentazihkan Allah dari sifat-sifat manusia. Sifat yang menjadi kekhususan jisim, iaitu boleh membawa kepada jisim, serta mentazihkan dari setiap sifat-sifat kekurangan yang muncul di dalam fikiran kaum musyabbihah.
Kelompok ini menghimpunkan antara metod isbat dan tanzih. Mereka menolak fahaman kaum Mu'attilah yang menafikan sifat Allah dan menafikan Allah dari sifat-sifat yang dia sifatkan pada dirinya, dan juga menolak fahaman kaum Mujassimah Musyabbihah yang memaksudkan sifat-sifat Allah dengan batil. Sebahagian ulama menyebut kelompok ini menetapkan hakikat tambahan majaz dalam memahami sifat Allah. Okey. Kelompok kedua iaitu kaum Mu'attilah dari kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain. Ini Mu'attilah, iaitu mereka tidak tunduk pada nas dan meninggalkan akal atau logik. Ulama telah menolak akidah dan fahaman mereka. Maksud dia menafikan sifat. Kalau Mu'tazilah dia tak nafikan semua, dia ada bahagian sifat yang dia nafikan. Tapi ada Mu'attilah Jahmiyah dipanggil, golongan Jahmiyah, yang memang mengatakan bahawa Allah tidak bersifat. Ini boleh buka dalam kitab ni. Al-Farqu Bainal Firaq. Ini Asy'ariyah. Okey. Okey. Lalu kelompok ketiga adalah kaum Mujassimah Musyabbihah yang hanya tertumpu pada zahir-zahir nas, literal. Dia pegang kepada nusus zahirah sahaja dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami nas tidak seperti yang difahami salafus salih dan ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu mereka buruk dalam interaksinya terhadap nas dan membuang akal jauh-jauh. Akal dah dibuang, lepas tu cara dia berinteraksi itu dah tak betul. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah dah tak betul. Iaitu dipanggil dengan musbit, nanti kita sebutlah tentang isbat. Oleh kerana itu ulama menyesatkan mereka dan bahkan mengkafirkan yang hulu dari kalangan mereka. Dan pembicaraan dalam buku ini bukan tentang kaum Mu'attilah dan Mujassimah kerana kesesatan mereka telah nyata. Yang dibicarakan dalam buku ini adalah fahaman-fahaman yang memperlihatkan kembali sebahagian akidah kaum Mujassimah dan lalu dinisbahkan kepada salafus soleh. Dan khusus hal perdebatan tentang sifat musyabihat, nama Ahlussunnah Jamaah kini menjadi tertularlah, direbutkan oleh dua kelompok. Jadi akhirnya sebab ni semua nak claim Ahlussunnah Jamaah. Of course lah, yang seperti saya sebut berkali-kali, tidak ada dalam dunia ni orang nak mengaku bahawa produk mereka nombor 2. Semua orang mengaku produk mereka nombor 1. Betul tak? Okey. Kelompok pertama adalah kelompok yang besar, majoriti ulama dan pelbagai bidang tercatat termasuk dalam kelompok ini adalah 3 keluarga besar, iaitu golongan Ahlul Hadis, dipanggil dengan Asariyah Hanabilah. Yang kedua iaitu yang di antara ciri-cirinya dalam nas-nas mutasyabihat, sifat khabariyah adalah mereka mengikuti golongan atau metodologi tafwid, menyerahkan makna kepada Allah, sebagaimana akidah salaf. Kemudian Asy'ariyah Maturidiyah dan sebahagian darinya juga bermanhaj tafwid dan majoriti dari mereka memilih takwil. Jadi wahadil hafizahullah. Kalau faham ini, cuba lihat kalam yang pada hari ini diorang cetak sendiri kitab ini, iaitu Lawami'ul Anwar. Dalam kitab Lawami'ul Anwar karangan As-Safarini Al-Hambali. Dia kata Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah salasu firaqin, ada 3 firaq. Al-Asariyah, Asari. Sebab itu ada Wahabi hari ini tak nak panggil mereka sebagai Wahabi, tak nak mereka panggil mereka sebagai Hambali pun, tapi Asari. Contoh dia yang bermazhab Maliki, lalu mereka panggil diri mereka sebagai Asari. Asariyah wa imamuhum Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wal Asy'ariyatu wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Bazu wal Maturidiyatu wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Tengok. Imam As-Safarini Al-Hambali sendiri menisbahkan bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai ahli sunnah. Golongan Salafi pula kata bahawa Ustaz, Asariyah Imam Ahmad bin Hanbal tu Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. So Ustaz salahlah bila keluarkan Wahabi ini daripada ahli sunnah wal jamaah. Tunggu. Maksud Asariyah ini seperti apa? Itu kita akan bahas dalam kitab ini. Mendefinisikan Asariyah itu siapa? Semua orang boleh claim nama. Pada hari ini semua orang boleh claim nama.
Tapi betul ke tidak? Itu yang tugas kita untuk mengkaji kembali. Tetapi kesepakatan dari tiga kelompok ini adalah bahawa tafwid merupakan akidah ulama salaf dan salaf mengembalikan ilmu tentang nas-nas mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kelompok kedua adalah kelompok kecil yang sangat minoriti. Asal dia minoriti. Di bawah bendera Ibn Taymiyah. Okey. Dan sebahagian muridnya dan Salafi termasuk ke golongan ini. Salafi hari ini golongan ini lah. Mereka tak boleh keluar daripada belenggu atau daripada ijtihad Ibn Taymiyah. Hatta dalam mazhab Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i pun, ijtihad fiqh mereka tetap mereka lari kepada ijtihad Ibn Taymiyah. Saya bagi contoh, kalau pada hari ini orang-orang Malaysia yang Salafi yang ada di Malaysia, mereka mengklaim bahawa mereka Syafi'i. Mereka selalu kata, kami pegang kepada Imam Asy-Syafi'i bukan Asy-Syafi'iyah. Contoh dia. Oh, klaim macam tu. Tapi metodologi pemikiran tetap Ibn Taymiyah. Kenapa? Mereka membid'ahkan talafuz bin niyat. Yang mengisyukan isu talafuz bin niyat di kalangan ulama empat mazhab adalah Ibn Taymiyah. Kerana mazhab Hambali sendiri, talafuz bin niyat itu tidak boleh jahri. Dia kena sirri. Sirri itu apa? Pelan. Salih. Ini baru boleh. Buka dalam Mughni. Mughni Ibn Qudamah. Kitab Mughni Ibn Qudamah. Dia dah sebut. Itu mazhab Hambali seperti itu. Syafi'i, mazhab Syafi'i jelas. Imam Syafi'i, dia tak bahas lah. Sebab Imam Syafi'i zaman itu tidak diisukan. Tapi metodologi itu jelas. Buka dalam kitab Usul Fiqh. Contoh dia mukhtasar. Imam Subki dia ada syarahkan. Al-Iji pun ada syarahkan. Imam siapa? Allahumma salli ala sayyidina Al-Iji, Ad-Duddin, bukan Al-Iji. Imam Ibn Hajib dia ada mukhtasar usul kalau tak salah, mukhtasar tentang usul fiqh. Mukhtasar tentang usul fiqh, dalam tu dia ada bahas tentang kaedah iaitu apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang ihtimal la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Bila bahas perkara tersebut, so kita imagine kalaulah dengan talafuz bin niat perkara yang wajib ini boleh tertunaikan, iaitu meletakkan niat dalam hati ketika takbiratul ihram Allah dan habis kepada ra', maka perkara yang membantu perkara yang wajib tentulah baik. Sunnah. Sebab itu dihukum sunnah. Boleh nampak tu? Jadi ini dibahas dalam kitab tersebut. Jadi kita kena faham. Tiba-tiba datang hari ini talafuz bin niat itu dianggap kotor. Sampai dia kata sesat dan lain-lain. Ini dah tak boleh lah bila dia hentam perkara tersebut. Ini dah melanggar mazhab Syafi'i. Siapa yang mereka ambil untuk hentam masalah ni? Ternyata golongan atau tokoh yang diambil adalah ijtihad Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dia. So hancurlah. Sebab tu saya kata tak boleh. Kita kena apa? Kita kena apabila kita kaji, kita kena insaf. Kita kena insaf dari segi macam mana? Kita kena, kalau betul nak ikut salafus soleh, kita baca semua teks salafus soleh. Jangan baca dari Ibn Taymiyah. Yang mana tak boleh. Tak akan boleh hidup. Kerana salafus soleh sendiri dah bermazhab waktu itu. Betul ke tidak? Imam Asy-Syafi'i dia ada murid nama dia Imam Al-Buwaiti, Imam Muzani. Imam Buwaiti, Imam Muzani ni ulama salaf. Mereka pun bertaklid. Taklid dengan ijtihad lah. Dipanggil dengan mujtahid madhab. Ini kena faham. Ashabil wujuh. Imam Mawardi dan lain-lain. So ni pembincangan dia panjang. Yang sebahagian muridnya dan salafi termasuk ke golongan ini. Mereka menisbatkan diri kepada salaf dan bahawa salaf dalam nas-nas mutasyabihat menetapkan sifat khabariyah sesuai dengan makna lughatnya yang hakiki, yang hadir dalam fikiran orang-orang yang mendengarnya. Itu akan dibahas nanti. Inilah salah dia dekat sini. Okey. Kelompok pertama tidak menerima sikap kelompok kedua, yang mendakwa diri mereka mengikut pengajaran salaf dan bahawa pemahaman akidah mereka justru menjatuhkan tajsim. Sementara kelompok kedua juga tidak rela jika manhaj tafwid didakwa sebagai manhajnya ulama salaf. Mereka menyebut manhaj tafwid merupakan bentuk tuduhan
Bodoh kepada salaf kerana menganggap mereka tidak mengetahui makna nas-nas sifat khabariyah atau mutasyabihat. Okey. Jadi itu tuduhannya. Takkanlah, ibarat dia sampai macam ni. Takkanlah yang membawa nas tersebut itu jahil dengan maknanya. Ibarat dia tafwid ini adalah golongan yang menganggap bahawa tak ada makna. Lagha. Allah ini berfirman dengan sesuatu yang lagha. Itu bukan kata lagha, bukan. Kita kata hanya Allah SWT yang mengetahui maknanya. Dalam Quran jelas. Itu dalam Quran tu, nanti kita akan bahas. Yang saya dah syarahkan dekat dalam slide saya lah dalam kelas akidah Islamiyah dengan Usuluddin. Dah ada pembahasan. Oh, bukan akidah Islamiyah, Usuluddin. Siapa yang masuk kelas Usuluddin, bahas tersebut dah bahas. Atau buka dalam kitab ni lebih lengkap. Okay. Jika kita menyelidiki dengan lebih teliti masalah-masalah di atas yang diperselisihkan oleh dua kelompok tersebut, ada yang dalam derajat khilaf lafzi. Yang tak penting lah. Khilaf lafzi sahaja. Yang tak menyebabkan perlu kita keluarkan dia ahli sunnah jemaah. Okay. Ada yang memang sampai pada taraf khilaf hakiki. Iaitu tetapi tidak sampai pada tuduhan sesat atau bahkan tuduhan fasik. Tetapi juga diakui ada sedikit khilafiyah yang pada dasarnya kita tidak boleh menutup mata darinya. Iaitu dah sampai keluar daripada ahli sunnah jemaah seperti soreh dalam tajsim. Walaupun dari beberapa petunjuk menunjukkan bahawa mereka uzur kerana sulitnya membicarakan masalah ini, ertinya tidak sepatutnya jatuh dakwaan kafir. Ringkasnya, perdebatan kedua kelompok di atas adalah pada titik masalah apakah salaf melakukan tafwid atau isbat. Pembahasan kita sekarang, salaf ini tafwid ke isbat? So itu adalah tahrirul mahallin niza' dalam pembahasan. Salaf melakukan takwil atau tidak? Dan dalam buku ini insya-Allah saya akan, maksud dia Ustaz Nur Hidayat akan membuktikan bahawa yang benar dan sahih akidah salaf adalah tafwid dan tidak sedikit dari kalangan mereka yang melakukan takwil. Ini yang ketika saya sebut dalam kelas saya berkali-kali, tahu tak yang Imam At-Tabari sendiri itu takwil? Jadi saya debat dengan salah seorang guru saya lah, guru saya Salafi di Morocco. Dia ulama besar. Dan ketika saya debat dengan dia dan dia akui, dia terus awal-awal dia dah akui dan benarkan saya. Saya kata, ya Syekh, nama dia Syekh Alim Kabir. Dia ni pentasheh buku-buku yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. So dia ni murid Nasiruddin Al-Albani. So nama dia Belafrij. Terkenal. So Syekh Belafrij tu bukanlah debat dalam kelas lah. Saya tanyalah dia, ya Syekh, nama nadai atau tadai. Dah saya guna bahasa nadai lah. Sebab satu dalam kelas ni, bila kita mendakwa, iaitu as-salaf as-salih, khiyarul ummah lah sebagai pilihan umat. Summa, lalu kita ini nadai anna ta'wil, yakni ta'wil ini atau melakukan ta'wil itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. So, macam mana dengan ulama salaf seperti Imam At-Tabari alladhi yu'awwil fi tafsirihi, hal ta'wiluhu sahih am la? Lepas tu bila saya tanya tu, kawan-kawan saya Salafi angkat tangan, dia jawab. Dia kata, la. Jadi Imam At-Tabari huwa faqat al-ard. Dia hanya mengarat. Arat ni apa? Menawarkan beberapa tafsiran. Tapi itu bukan akidah dia kata. Yang menariknya, sebelum saya dapat jawab, sebab jelas dalam tafsir Tabari itu ada takwil yang dia buat. Banyak, bukan sikit, banyak. Ada kawan saya ada tulis lah dalam, dia ada satu dicetak kat Morocco tentang salaf punya takwil. Takwilus salaf. Takwilu ulama is-salafi salih. Something like that. Saya ada kitab tu tapi dah hilang sebab dia cetak sendiri. Semua hilang. Satu kelas lah yang buat tu. Dia tulis dia sama dengan saya lah. Kita berdua atau bertiga je yang Asy'ari lah dalam kelas tersebut masa. So dalam hal ini Syekh Belafrij tu sendiri dia jawab, ana la unkir.
Dia kata, aku tak menolak, tak mengingkar bahawa ada di kalangan ulama salaf yang takwil. Bahkan banyak yang takwil. Dia kata, mislu at-Tabari. Nattafiqu ala zalik. Wala nukhrijuhu min ahli sunnah wal jamaah. Dia sebut, dan kami tidak keluarkan dia ahli sunnah wal jamaah. Oh, semua orang terkejut. Dia kata, betul. Aku akui perkara tersebut. Sebab itu, saya mentasjid kepada golongan salafi. Dia lah mentasjid kepada golongan salafi. Kita jangan hentam sangat ulama-ulama Asy'ariyah. Dia kata, apa dia panggil? Banting. Kalau bahasa Indonesia, banting setir lah. Bahasa Melayu, dia tukar U-turn lah. U-turn memang U-turn baik. Saya ingat lagi dalam kelas. Lepas tu dia baca kitab Badruddin Ibni Jamaah untuk rad Asy'ariyah. Yang ini kami rad. Dia kata. So dia nak rad Badruddin Ibni Jamaah sebab Badruddin Ibni Jamaah waktu tu bila dia rad golongan tajsim yang seperti apa yang dia rad. Itu baru dia bahas. Waktu tu saya pertama mengaji kitab Badruddin Ibni Jamaah dan dia baca naskah yang dia diberi oleh Albani sendiri. Syekh Bela Fridge. Tapi yang saya suka dengan dia, walaupun saya berbeza dengan dia, dalam banyak hal, dia nak saya duduk, nak saya tanya dan nak boleh saya pertikaikan. Itu yang best. Tak ada masalah. Okey. Okey. Walaupun dari beberapa petunjuk menunjukkan bahawa mereka uzur kerana sulitnya membicarakan masalah ini. Artinya tidak sepatutnya jatuh dakwaan kafir. Maksudnya, ini adalah menjelaskan bahawa ini mazhab Ustaz Nur Hidayat. Dan saya, kita berbeza dengan Salafi, tidak menyebabkan kita hukum mereka kafir. Tak. Kalau golongan Ahbash, ini kena faham. Golongan Ahbash, mereka mengkafirkan Wahabi. Itu jelas. Dalam beberapa buku mereka, Ibnu Taimiyah ni kafir. Dan saya sarahatan melepaskan diri, bebaskan diri daripada Abdullah Harari ataupun Ahbash. Kita berlepas diri dari Ahbash. Tapi kita menjawab ilmiah terhadap Salafi Wahabi sesuai dengan ulama-ulama yang lain. Seperti Syekh Ramadan Al-Buti, seperti ulama-ulama Al-Azhar, seperti Syekh Ali Jum'ah, dan banyak ulama lain. Dan perlu diketahui, saya terus terang bahawa kami berlepas diri dengan Abdullah Harari ataupun dengan Ahbash, golongan Ahbash kerana hulu mereka dalam bab takfir. Walaupun ada pendapat-pendapat mereka yang sesuai. Seperti juga golongan Wahabi ada pendapat mereka yang sesuai. Takkanlah kita tak tolak? Takkan kita nak tolak? Kalau ada orang Wahabi sekalipun tapi yang dia kata itu sahih, kita terima ke tak? Kita terima. Seperti juga mereka bila golongan Asy'ari, bila dia kalam dia itu sahih, mereka terima tak? Of course mereka terima. Ini kena faham. So jangan salah faham. So jelas. Lalu jangan hanya kerana kalau ada orang dia ini banyak mengerot golongan Wahabi, lepas tu kita tuduh dia Ahbash. Itu pun tak betul. Itu adalah jahlun. Ahbash itu adalah golongan yang mengikut ijtihad Abdullah Harari Al-Habsyi. Kalau dia ikut dan dia ta'assub, berarti dia Ahbash. Kalau dia hanya nukil satu, dua, atau dia memuji sebagai tokoh, kerana Abdullah Harari, ini saya dengar terus daripada Dr. Muhyiddin bin Syekh Muhammad Awamah. Anak Syekh Muhammad Awamah. Waktu tu saya di Negeri Sembilan, saya tanya tentang Ahbash. Lepas tu dia kata, kita tak mengingkari keilmuan Abdullah Harari min nahiyah atau min haisu hifzuhu. Dari sisi hafazan dia. Kerana apa? Menurut riwayat, walaupun saya meragukanlah riwayat tu, tapi bila saya dengar dari lisan dia, saya terimalah. Sebab apa? Waktu tu depan bapak dia, Syekh Muhammad Awamah ada waktu tu. Dia kata sendiri, Syekh Abdullah Harari. Mikrofon tutup. Syekh Abdullah Harari sendiri memang hafal Kutubus Sittah. Dia kata, Kutubus Sittah. Itu yang saya dengar. Cuma dia kata, tapi dia tergelincir kerana hulu dia dalam bab takfir dan lemahnya dia dalam ilmu kalam. Itu saya terkejut. Dia kata lemahnya dia dalam ilmu kalam menyebabkan dia hulu dan akhirnya dia mudah mengkafirkan. Hatta ulama sekelas Imam Al-Ghazali sendiri dia tabdi' atau dia tadlilkanlah, dia tahzir, dia tahzirkan. Bahasa dia tahzir. Itu dia sebut. Dan waktu itu bincang dengan dia. So jadi saya terus terang. Dalam hal ini banyak ulama
kalau pergi ke negara Arab, masalah ahbash ini perlu dihati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dalam takfir. Mudah mengkafirkan sesama ahli sunnah wal jamaah. Atau mudah mengkafirkan golongan yang berbeza dengan kita seperti Wahabi. Ahli sunnah wal jamaah, kita la nukafiru ahadan min ahli kitab. So message ini telah diterangkan secara jelas oleh Syekh Habib Omar. Habib Omar bin Hafiz. Habib Omar bin Hafiz boleh buka dalam, nanti saya hantar. Ada video dia yang mana saya yang tanya. Dan ini saya tanya terus daripada Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah saya tanya, ya Syekh, macam mana dengan Abdullah Harari ini? Bukan Abdullah Harari, Ahbash. Dia jawab, kami bukan mereka, mereka bukan kami. Dia jawab macam tu je. Dia ahli sunnah wal jamaah, Asy'ari, ya, tapi gulat lah. Gulu. Kerana dalam beberapa hal mengkafirkan itu. Dan bahkan jadi mereka pada hari ini keluarkan video Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari yang kononnya menyokong mengalimkan Syekh Abdullah Harari tahun 2012. Jadi saya sebut terus, tahun 2012 di rumah Kedah di Mesir, saya datang mengaji di Mesir waktu bulan Ramadan. Syekh Nuruddin ni dalam kelas dia sendiri sebut, saya itu enggak kuat. Dia kata, saya tak kuat dengan iaitu Syekh As-Saqaf, Syekh As-Saqaf yang ada di Jordan, dan kawannya disebut, dan kawan dia yang sesamalah satu mazhab dengan dia yang ada di Lebanon, iaitu Syekh Abdullah Harari. Dia tak sebut Ahbah lah, dia sebut Syekh Abdullah Harari. Mereka terlalu keras, saya tak kuat. Sampai Muawiyah pun difasikkan, saya tak kuat. Dia sebut macam tu. Walaupun kita akui ketegasan dan kealiman. Jadi video yang baru yang dia buat tu, kita kena faham. Guru saya, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia masih hidup. Boleh tanya benda ni. Dia jelas-jelas, dia sendiri, waktu video tu keluar, yang kedua tu, waktu itu mungkin kerana dia kena hentam, dihentam di Malaysia, menyebabkan dia menjawab mungkin agak sedikit kuat. Kerana apa? Kerana waktu itu dia dah kena hentam, so dia pakailah golongan semangat Ahbash ni, dia pakailah untuk hentam Wahabi. Tapi secara ilmiah, kes Muawiyah, kes yang lain-lain, itu mungkin kita tak ambil. Dia berbeza dan dia menolak. Dan ini yang jelas. Saya datang ke pondok dia tahun 2010 di Bogor sendiri, dan memang dia sendiri kata dia ada bagi kitab. Waktu itu murid-murid dia lah. Siapa tak nama dia? Masrur ke siapa? Masrur kalau tak salah. Murid dia. Dia sendiri waktu tu Syekh selalu pesan, kalau ini ambil yang baik, buang yang buruk. Bab takfir tu jangan diambil. Itu dia sebut. Okey. Ringkasnya perdebatan kedua kelompok di atas adalah pada titik masalah apakah salaf melakukan tafwid atau isbat. Salaf melakukan takwil atau tidak. Dalam buku ini insya-Allah dia akan bahas. Minta saya baca. Ibnu Taimiyah dan ulama Salafi mencela mazhab tafwid dan menganggap bahawa itu bukan mewakili dari mazhab salaf. Betul. Dhammut tafwid. Ini nanti kita akan baca. Ulama untuk membuktikan tuduhan itu, Ibnu Taimiyah menukilkan beberapa pernyataan ulama salaf dan memahaminya bahawa salaf melakukan tafsir pada beberapa nas mutasyabihat sesuai dengan makna zahir atau hakiki lughawi. Iaitu hakiki lughawiyah. Walaupun jika kita telusuri lebih jauh, Ibnu Taimiyah juga tidak kukuh atau boleh dikatakan tidak konsisten kerana dalam beberapa nukilan seperti yang nanti akan saya nukilkan, beliau justru menukilkan pendapat ulama yang mengisyaratkan kuat bahawa manhaj salaf adalah tafwid. Menjelaskan jelas bahawa manhaj salaf adalah tafwid. Sama seperti dalam masalah tajsim. Dalam beberapa kitabnya. Kuat sekali beliau menyokong fahaman itu. Jadi dia ta'arud. Okey. Tetapi dalam pernyataan yang lain, beliau justru menunjukkan pendekatan sebaliknya. Iaitu tanzih. Membersihkan sifat-sifat jisim dari Allah. Sebab itu kita sebut Ibn Taymiyah ni memang alim kabir. Ini yang sebut siapa? Imam Syekh Abdullah bin Bayyah. Ini disebut dekat saya. Waktu saya duduk dengan dia, ngaji dengan dia dekat Rabat. Jadi dia setiap tahun akan datang. So cucu dia kadang bawa saya lah. So saya bahas kenapa Syekh Abdullah bin Bayyah ni Asy'ari tapi menukil banyak Ibn Taymiyah.
Dia kata, Ibnu Taymiyah ini mujtahid fi asri. Dia sebut macam tu. Dalam fiqh tak payah sebut lah. Dia memang mujtahid. Dia kata, alim kabir. Kalau wa amma mukhalafatuhu fil aqidah. Kalau perbezaan di dalam bab akidah, iaitu yani kita barik minha. Kerana apa? Dia ini otak dia mausui, dia kata. Otak dia ni macam ensiklopedia. So fasa hidup dia tu pun panjang. Maksud dia ada macam-macam fase hidup dia. So kita tak boleh kafirkan. So mana yang kuat kita ambil, mana yang buruk kita tolak. Dan ini pendapat Syiah Ahli Jumaah. Sama Syiah Ahli Jumaah pun sama. Ada beberapa hal ijtihad fiqhi yang Syiah Ahli Jumaah ambil pendapat dia. Dia faham? Inilah yang kemudian menarik perhatian beberapa ulama berpendapat bahawa Ibnu Taymiyah memperlihatkan sikap saling berlawanan, kontradiksi dengan antara yang lain. Jika kita meneliti lebih jauh, sebenarnya akar masalah khilafiyah akidah sifat Allah ada pada 4 titik persoalan penting. Khilafiyah antara mazhab isbat dan mazhab takwil terletak pada pertama, adakah majaz dalam Al-Quran? So majaz ni ada ke tak dalam Al-Quran? Nanti kita akan bahas. Kalau ulama dulu dia bahas sampai macam ni je. Kalau tak boleh ada majaz, al-jidaru yuridu ayyang qudha. Jidar yuridu ayyang qudha. Macam mana yurid tu? Ini masalah paling besar. Yurid takkan jidar ada yurid? Itu contohlah. Itu kita akan bahas lebih dalam. Lepas tu kerana takwil adalah bahagian dari majaz. Kedua, apakah peranan akal dalam masalah ini? Macam mana dengan akal? Wazifatul aqli. Kerana takwil adalah bahagian daripada ijtihad. Kemudian akar khilafiyah antara mazhab isbat dan mazhab tafwid terletak pada 2 hal. Pertama, masalah memahami kedudukan salaf dalam ayat atau hadis sifat. Kedua, tentang apakah sifat khabariyah termasuk mutasyabihat atau tidak. Okey, jelaskan tentang khilafiyah. Ini nanti kita akan bahas. Oleh kerana itu, insya-Allah ini dah saya baca. Kita akan mula insya-Allah pembahasan bab isbat, tafwid dan takwil pada besok hari insya-Allah. Kalau ada salah silap, macam mana ni? Ada Q&A ke tak ada ni? Okey, izin bertanya. Macam mana nak klasifikasi antara usul akidah dan furu' akidah? Adakah ada rujukan yang khusus yang menyeraikan perkara usul dan furu' akidah? Dalam kitab ni kita akan bahas nanti sikit dalam kitab ini. Apakah sifat khabariyah termasuk atau mutasyabih atau tidak? Tak, kita tak ada bahas. Tak ada bahas. So masalah usul akidah dan furu' akidah, benda tu mungkin masih samar kerana dia masih berijtihad. Kita panggil ijtihad. Kalau ada golongan yang bagi dia, bila dia kata Allah SWT ini ada tangan, ada kaki, ini berarti dah jelas keluar. Kerana apa? Ini adalah usul akidah. Kita kena tengok dulu. Kalau perkara tersebut berlawanan dengan nas yang soreh, ini baru dipanggil usul dalam akidah. Contoh dia apa? Allah ada 2, Allah ada 3. Itu tak betul lah. Itu jelas-jelas usul akidah yang boleh menyebabkan kufur. Furu' akidah ni apa? Contoh dia, takwil ke tafwid. Ini furu' akidah. Tapi ustaz dia isbat. Ini usul akidah tapi tak boleh jatuh dalam takfir. Kenapa tak boleh jatuh dalam takfir? Kerana mereka salah faham kerana ijtihad mereka terhadap nas. Ini salah faham atau tersalah kerana ijtihad dia dalam nas tersebut. So tak boleh dijatuhkan kafir. Syubhat dalam nas. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah. So kalau nak list, susahlah saya nak list. Listkan furu' akidah apa sahaja itu boleh buka Al-Khilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu furu' akidah. Usul akidah, listkan dia. Mahwa maklum min ad-din bidarurah dengan tidaklah. Itu je lah yang kita boleh. Itu masih susah. So nak list dia macam mana? Itu mungkin entahlah boleh buat mausu'ah. List apa yang usul tapi tidak jatuh kafir, apa yang furuk dalam akidah. Mungkin kita boleh buat macam tu. Kalau kitab khusus. Saya pun tak ingat kitab apa yang boleh bahas perkara ini secara lengkap. Okey. InsyaAllah jelas. Ada soalan lagi? Tak ada? Okey, partisipan 27. Saya dengar katanya 60 orang yang mengaji. 60 orang yang mengaji. So kalau 60 orang yang mengaji, sepatutnya kan ada 60 lah. Sebab 60 buku kan yang orang sumbang, ada 60 buku yang beli.
So patutnya kehadiran kena upload kecuali ada yang pakai Facebook, saya tak tahulah. Tapi ingat insya-Allah kita niat istiqamah ngaji ni sebab apa? Ini orang sponsor buku ni. Buku ni dah lah ada orang sponsor. So kalau korang tak istiqamah ni namanya zalim kepada orang yang sponsor. Terutama pelajar UIA insya-Allah. Okey, so yang lain insya-Allah kita jumpa pada besok hari. Cuma saya nak pesan pada pelajar-pelajar UIA yang ada dalam kelas saya atau yang kawan kelas saya, insya-Allah kita mula 1 Jun kelas kita dalam untuk kelas UIA. Saya mohon kepada semua pelajar untuk persiapan dan harap semua ada internet. Bagi yang ada masalah internet, seingat saya universiti suruh balik, tapi kita kena tunggu universiti punya pengumuman. Hanya sahaja kalau tak boleh balik, kalau nanti tak boleh balik, saya mohon mereka cuba cari jalan untuk dapat internet. Cari jalan untuk dapat internet insya-Allah. Okey, kalau boleh cari sponsor lah untuk beli internet tu. So kalau nak buat saya rakam masukkan dekat dalam taklim, saya tak pandai, that is the issue. Yang buatkan saya duk fikir, diorang ada colleague dalam universiti kata rakam je Ustaz. Doktor, if you just record it and then you send it through iTaklim, saya tak reti dan saya tak ada waktu untuk buat benda tu. So itu insya-Allah kita kalau boleh kita live kan. Insya-Allah aku lihat, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.